Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua sehat ke tidak? Harap semuanya sehat semuanya. Okey, sekarang ni kita nak masuk kepada lesson kita nombor 2. Ini adalah topik kedua. Topik kedua so kena tengok sebenarnya dia kacang goreng. Bukan kacang dal kacang goreng saja. So tak apa, kita akan tunjuk slow-slow dulu. Kita mungkin ada 2 lesson kot. Kita akan masuk by subtopic dulu. Boleh? Standard form. Okey, standard form kita akan masuk ini nombor 1. 2.1 significant figure. Apakah significant figure? Nanti cikgu akan tulis macam ni tau. SF sahaja. Significant figure. Boleh? Ataupun yang last kali kita akan belajar next one 2.2 standard form. Standard form ni dia macam ni lah. Dia bentuk dia lebih kurang macam ni. Contohlah 2 darab 10 kuasa 8. Macam tu. Dia ada kuasa. Nampak tak? Situ dia ada kuasa. Boleh? Cikgu zoom sikit. Okey, so sekarang ni kita nak fokus. Fokus kepada satu sahaja dulu. Adalah significant figure. Yang ni kita akan follow ini. So harap semua boleh fokus sebab dia terlalu mudah. Kita akan tunjuk sikit-sikit lah apa yang terbaik untuk kita tahu, kita faham dalam topik ni. Okey, satu. Cikgu nak bagi tahu dia kita boleh buat magic sikit untuk significant figure dengan standard form ni. Apa dia cikgu? Kita boleh pakai calculator. Itu nanti kita akan tunjuk. Kamu tengok sampai habis. Ujung sekali nanti akan cikgu tunjuk cara menggunakan calculator dengan bijak dan mudah. So tak payah pening-pening kepala cakap matematik ni susah. Matematik itu adalah mudah. Okey. So sebelum kita masuk, ada orang tanya cikgu kan, apa function standard form ni cikgu? Okey, sekarang ni cikgu tunjuk. Okey, sekejap kita tunjuk sikit satu benda. Kamu tengok kita main lukis-lukis sikit. Apakah ini? Walaupun tak berapa cantik, apakah itu? Dia adalah matahari. Boleh? Okey, contoh. Ini bumi. Contoh jangan marah cikgu pula. Ni bentuk bola ke bumi cikgu? Tak, ni bumi. Contoh. Ni contoh. Satu soalan cikgu dekat kamu. Berapakah jarak matahari ke bumi? 10 saat. Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Semua orang tak tahu kan? So, kalau kita nak tulis dalam nombor biasa, kita akan dapat macam ni tau. Cikgu suka tulis daripada belakang. Merah tak cantik, kita tukar warna putih, bagi cantik. Tak cukup besar cikgu, kita bagi bold lagi sikit. Bagi nampak sikit kan? Baik. Lagi ke? Cukup? Cukup ke? Cukup? Belum cukup, kita langgar matahari. So sebenarnya inilah jarak daripada bumi ke matahari. So apa kaitannya cikgu? Okey, kaitannya dekat sini. Rather dan kita tulis panjang-panjang macam ni, lebih baik kita tukarkan kepada standard form. Inilah yang kita nak tunjuk sebenarnya, kemudahan standard form ni. Dalam kajian-kajian saintifik selalu berguna benda ni kan. So kamu boleh nampak dalam paper fizik ada juga banyak berkaitan dengan nombor standard form. So macam mana nak tukar? So dia akan jadi berapa? 1.5 times 10 power of 11. Yang ini contoh. Kita bagi tahu. Inilah function dia yang kamu faham. Okey, tak nak buang masa, kamu dah faham itu. Lukisan pun dah tak berapa cantik sangat. Kita malu nak tunjuk dekat orang. So kita terus sambung. Okey, untuk kita masuk dekat significant figure cikgu sebut SF sahaja. Boleh? SF. Okey, kalau kat sekolah dulu orang panggil Sautul Faizin. Tak payahlah, Sautul Faizin pula kan. So SF ini adalah significant figure. Significant figure ni ada 2 soalan je nanti dia cakap. Determine, 1. Ni soalan 1 dia, determine. Soalan nombor 2 ni selalunya dia suruh run off. Apa benda ni cikgu? Macam ni contoh. Determine berapa significant figure. Dia akan tanya. Okay, run off pula macam mana cikgu? Dia run off to 3 significant figure. Dia suruh kita ikut dia. Jadikan nombor tu sebagai 3 significant sahaja. Okey, tak faham. Okey, kita pergi satu-satu. Kita bawa run off ni sebelah sini. Boleh? Cikgu buat pergi sini. Cikgu tak nak tengok di sini. Kita pergi satu-satu. Nombor 1, nombor 2. Okey, kita zoom sikit. Okey, cantik. Kita pergi satu-satu. Boleh? Determine berapa significant figure. Macam mana nak tahu? Dia ada beberapa rule dia yang kamu kena faham. So, cikgu dah buat sesuatu. Buat sesuatu pula kan. Okey, macam ni. Cikgu bahagikan kepada 2. Ini cikgu cakap before. Ni before. Sini after. Betul? Before. After. Tengah-tengah apa? Tengah-tengah apa yang cakap? Between. Ini between. So ingat BBA. Bukan BBNU, BBA. Okey, kita ambil 2 kes ni, cikgu nak bagi ringkas saja. So ini untuk whole number. Whole number ni macam mana? Whole number ni macam 20, 30, 50, 100, 1000, 180. Contoh. Ini semua whole number. Whole number. Okey? Okey, kalau yang sebelah sini pula kes untuk apa cikgu? Yang ini pula kita bagi kes berkaitan dengan decimal. Kita nak tengok decimal. Apa-apalah nanti kita akan tengok. So dekat sini cikgu dah buat dia punya tick. Tick. Cikgu dah tick dah. Cikgu akan tick. Sini pangkah. Sini right. Sini pangkah. Sini pangkah. Ini right. Ini pangkah. Right. Okey. So dekat sini cikgu dah buat. Okey, kita padam yang atas ni supaya kamu lebih nampak.
Okey, maksud dia dekat sini, sama ada significant figure nombor tu diterima atau tak. Okey, satu lagi nak bagi tahu, all non-zero adalah significant figure. Okey, semua fokus. Ini baru kita nak masuk. Nanti kamu akan nampak apa kegunaan table yang cikgu tulis dekat atas. Okey, contoh pula. Contoh, cikgu bagi satu nombor. 50, tak nampak lah cikgu. Sekejap, kita bagi besar sikit boleh. Ambil warna biru lah. Biru ya, sabar. Jangan marah. 28973. Berapakah significant figure dia? So, jawapan dia adalah 5. Sebab apa? Sebab syarat dia all non-zero. Non-zero. Non-zero ni bukan nombor kosong lah. All non-zero adalah dikira sebagai significant figure. Okey, boleh. Okey, yang untuk ni untuk apa cikgu? Nanti kita akan tunjuk. Semua ni berkaitan dengan zero. Sama ada zero itu diterima atau tak. Macam doa kita diterima ke tak lah. Maksud dia macam tu. Okey, sekarang kita ambil contoh nombor 1. Yang ni. Boleh nampak ya? Sama-sama follow cikgu. Kita pergi yang ni dulu. Yang cikgu tanda ni dulu. Kita pergi whole number yang before. Contoh, kita ambil satu nombor. Contohlah nombor ni. Tak ada pun kan. 009. Contoh. Ni contoh. Okey. Contoh jangan marah. Okey. Contoh dia. Ini berapa significant figure? So, kosong ni kan, zero kan. Ini untuk measure zero. Kalau dekat sini, zero, whole number sebelum kita tak payah kira. So, jawapan dia adalah one significant figure. Boleh? Kita pergi kepada contoh nombor 2. Nak bagi tengok contoh dulu bagi faham. Whole number yang between dia ada zero. Contoh, kita bagi contoh lain. 508. Berapakah significant figure kita? Zero tu dia diterima ke tak? Ya, dia kata zero ni diterima. Makbul doa dia. So, jawapan dia adalah 3 significant figure. Boleh nampak? Boleh nampak tak? Okey. Buat masa ni okey. Okey, kita pergi kepada contoh lain. Kita ambil yang ni pula. Kita ambil yang ni. Okey, tengok yang ni. After whole number. Contoh, kita ambil 7,000. Adakah zero yang ada 3 ni, 3 ketul ni, after kan? Nombor maksudnya after selepas ada nombor lah. Zero tu maksud dia. Okey, boleh faham yang tu ya? Cikgu cuba bagi tahu. Cuba bagi faham ni kan? So, kalau selepas tu ada zero, maknanya kalau whole number, dia cuma ada berapa significant figure? 1 significant figure. Sebab apa? Dia tak terima. Boleh nampak tak konsep dia dekat sini? Tak apa, nanti kita akan buat test uji kaji sikit. Tengok faham ke tak? Boleh? Boleh nampak dekat sini? Okey, kalau nak nampak, Alhamdulillah kita padam semua contoh-contoh ni. Kamu boleh stop dulu ke, pause ke dulu. Kamu boleh tengok balik semula apa yang cikgu cuba sampaikan. Okey, sekarang kita pergi kepada decimal. Cikgu tandakan yang ni dulu. Decimal before. Adakah dia diterima? Contoh cikgu macam mana? Decimal macam ni lah. Berapakah significant figure dia? Adakah kosong ini diterima juga sebagai significant figure? Jawapan dia adalah tidak. Tak payah kira. So, ini adalah 3 significant figure. Boleh nampak? Okey, between macam mana? 0.0809. 809 berapa significant figure? Kita dah ambil tadi. Before takkan ambil. Tengah-tengah boleh ambil ke? Ya, boleh ambil. So, this one is 3 significant figure. Boleh nampak? Tak laju kot. Slow kot. Boleh nak? Okey, sekarang kita pergi last. Ini dah settle. Kita tengok nombor decimal after. Adakah dia diterima? Diterima ke tak? Contoh soalan ni. Cikgu ambil yang sama juga. Diterima ke tak? 8090. Boleh nampak ke tak? Padam ni. Kalau tak nampak. Kita padam dulu ni. Okey, kita padam sini. Okey, kita zoom in. Okey, 8090. Berapa? Okey, tak nampak. Okey, tengok ni. Doa dia diterima. Alhamdulillah. So, selepas ini dikira. Yang ni tak payah kira. So, di between tadi pun kita kira. So, jawapan dia adalah 4 significant figure. Okey, boleh dapat yang tu. Okey, boleh dapat tak yang tu? So, kalau dapat yang tu, baru kita boleh moving forward. Ini pun semua pun boleh pakai calculator. Nanti kita akan tunjuk dekat akhir lesson ni. Boleh tunjuk, boleh tengok sampai habis. Ujung tu cikgu akan tunjuk cara menggunakan calculator. Okey ya? Table ni digunakan untuk check zero dia diterima ataupun tidak. Okey, sekarang kita nak buat round off pula ni. Soalan nombor 2. 2 soalan saja dia akan tanya ya. Okey, contoh dia yang pertama. Kita bagi. Dia nak jadikan 3 significant figure. Contoh, dia punya nombor. Nampak ke tak nombor dia tu? Tak nampak, kita tukar jadi pen putih. Pen putih. 2, 1, 3, 7, 8. Ini nombor dia. Dia suruh tukar jadi 3 significant figure. Ataupun dia bagi dalam bentuk macam ni. Okey, macam mana nak kira? Tengok betul-betul cikgu nak tunjuk. Cikgu zoom sikit dekat sini. Kita fokus kepada yang ni sahaja. Okey. Okey, kita nak round off dia. Jadi 3 significant figure. Macam mana kita kira? Dia akan kira ini diterima nombor 1, nombor 2, nombor 3.
Betul, dia nak 3 kan? So, pergi kat 3 stop, tengok dekat kanan dia. Dekat kanan dia ni, kita boleh round off. Round off dia akan jadi 40. So, jawapan dia akan jadi 21.4. Boleh, ini akan jadi 3 significant figure. Boleh? Cikgu, nak lagi contoh lain boleh? Boleh, tak ada masalah. Kita bagi 6.4059. Kita nak buat 3 juga. Kita main 3-3 je hari ni. So, macam mana? 1 diterima, 2, 3 ni diterima. Dia between, diterima. So, kita boleh tengok orang kanan dia lebih. So, dia akan jadi 6.41. Nampak? Semudah ABC je sebenarnya. Okay, last kali. Last contoh. Kita bagi contoh last. Tak nak banyak-banyak contoh. Nanti semua contoh, semua pun contoh yang sama. So, tak nak. So, ini kita ambil 3. Ni last. Okay, so kita kira 1, 2, 3. Sini tengok sebelah dia. Bundakan macam biasa. So, akan jadi 137. Betul ke 137? Tak boleh. Dia kena letak kosong. Kosong. So, ini jawapan dia. Boleh? Boleh? Harap-harap ini kamu boleh faham. Nanti cikgu akan teruskan dengan macam mana nak menggunakan kalkulator dengan baik. Okay, kita swipe up now. Woo! Okay, so sekarang ni kita nak buat beberapa surprise sikit. Menggunakan kalkulator untuk significant figure, kita boleh selesaikan dengan mudah. Okay, kita tengok balik semula soalan. Kita akan go through kita punya pop quiz kat sebelah ni. Nampak tak pop quiz? Kita akan go through pop quiz kita ni menggunakan kalkulator. Yang boleh lah, yang tak boleh lah. Yang boleh. Okay, kita tengok kepada soalan nombor 1 dulu. Boleh, kalkulator sediakan ini kalkulator basics. Kalau ada yang kalkulator lain, boleh explore sendirilah, kamu akan dapat tahu. Okey, sekarang ni, soalan nombor 1 ni, boleh ke guna kalkulator? Sebab dia kata state the number of significant figure in each of the following numbers. So, yang ini memang tak boleh pakai significant figure lah. Yang ni kita dah belajar kan, magic table tadi. So, kamu boleh apply sahaja magic table tadi. Boleh, kita jawab sama-sama guna magic table boleh. So, ini A, kita jawab A sampai F dengan kelajuan kelajuan angin. Boleh tak? So, ini 1, 2, 3, 4, 5. So, dia kata all non-zero significant figure. Yang ni sebelum ni dia tak kira, selepas ni dia baru kira. So 2. So dia between pun dia kira. So kita ambil semua sekali. Ada 6 SF, 2 SF ini significant figure. Boleh? So yang ini di tengah-tengah between, ada whole number. So kita boleh terima juga. So dia ada 5 significant figure. So yang ni, yang depan tak kira. So kita kira yang belakang. Between yang dalam decimal pun kita kena kira. So this one is 3 significant figure. So yang ni pula berapa? Nombor whole number. Belakang dia tak kira. So kena ingat whole number, belakang tidak dikira. After. Okay. So kita akan ambil 4 sahaja. Boleh, this one kamu punya kemahiran lah sendiri yang cikgu dah terangkan. So, kamu kena tahu sendiri. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 2 tanpa membuang masa. Kita nak ajar guna kalkulator. First kali, pastikan kalkulator ada di tangan anda. Boleh, tekan on dulu, jangan tak on. Pastikan bateri anda penuh. Pergi cas dulu. Okey, sekarang ni, kita tengok round off each of the following number to the number of significant figure indicates in bracket. So, bracket ni dia determine the significant figure lah. Yang ni nak 3, yang ni nak 3, yang ni nak 2 significant figure, yang ni nak 1. Itu maksud soalan ini. So sekarang ni macam mana kita nak buat? Okey, semua follow cikgu. Kamu boleh guna cara manual juga kalau nak pakai. Nak pakai guna kalkulator pun tak ada masalah. Sebabnya kalau cikgu, kalau macam SPM, kita ada tahun lepas ada SPM tanya soalan ni. So dia selalunya soalan objektif lah di bahagian depan. So kita tak nak stress kepala, tak nak fikir apa-apa, kita use kalkulator saja. Itu tips lah. Kalau tak nak pakai pun tak ada masalah. Okay. So first kali kena tekan apa? Kena tekan ni. Nampak ni? Mode. Tolong tekan 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5. Ada nampak SCI. Sign. Cikgu panggil sign. Tak tahulah apa. Sign. Tekan 2. Yang ni dia nak tentukan berapa significant figure yang kamu nak. Boleh? Boleh. So kamu contoh kita jawab soalan A. A dengan B, A dengan C. Dia guna 3. So cikgu tekan sahaja 3. Boleh. So sekarang kita tekan sahaja nombor ni sebiji. Contoh 4 ni A 4085.6. Okey, dah tekan sama dengan. So ini dia punya adalah dia punya significant figure. Significant figure kena berapa? So kamu kena, ini ada kuasa 3 tau. Kalau kuasa 3 ni kamu kena jadikan dia kuasa kosong. Sebab ini trik dia, nanti kamu akan faham. Sebenarnya bentuk ni adalah bentuk standard form. Kamu tak belajar lagi. Sekarang kita nak cerita pasal significant figure. So sekarang ni, kalau macam ni, bermaksud kita kena tekan ni, nampak tak English ni? Ini kita nak ubah. Kita kalau boleh kita nak jadikan bahagian atas ni kosong. Kan, kalau kita tekan ni, dia akan jadi apa ni? Jadi kosong kan, jadi kosong. Dia sama ada itu ataupun kita tekan shift English. Shift English, boleh juga. Nanti dia akan jadi macam ni. Tekan lagi shift, dia akan makin besar nombor dia, nampak? Untuk significant figure, kita nak dia jadi kosong dekat bahagian atas ini. Boleh. So, kita akan tekan 1, 2, 3. So, jawapan dia adalah 4085.6.
Boleh. Ini 3 significant figure. Okey, kita pergi pula nombor lain. Okey, kita tukar nombor lain. Okey. Mana tekan. Okey. Sekarang nak tukar lagi ke? Tak payah sebab ini memang dah ada dah. Significant figure tu dia dah ada kat atas. Tekan on pun dia tak ada masalah. Dia masih lagi ada function tu di atas. Kamu boleh tekan nombor kedua 28.569. Tekan sama dengan macam biasa. Ini power 1 nampak ni. So kita tak nak. Okey, ini jawapan dia 28.6. Boleh tak? Boleh faham? So sekarang ni kita nak jawab soalan ni pula. B. Ni dah belum lagi B dengan D. Kita pergi B dulu boleh? B kena tukar lah cikgu. Tadi significant figure kamu 3. So sekarang kena tukar significant figure. Ambil sign. Berapa sekarang ni nak? 2. Masukkan nombor sahaja. 6, 2, 3, 0, 1. Betul? So sama dengan. So dia akan jadi kuasa 4. Kalau boleh nak significant figure kita tak nak ada kuasa 4. So kita tekan. Okey, ini jawapan dia. 6, 2, 0, 0, 0. Boleh nak guna kaedah manual, boleh nak guna kaedah kalkulator pun tak ada masalah. Ini yang last kali soalan ni cikgu nak pakai significant figure 1. So cikgu masukkan 5899. Alright, so jawapan dia adalah tekan sebab dia kuasa 3 kat sini. Cikgu tak nak, dia nak jadi kosong. So 6000. Boleh? Boleh ke tidak? Boleh ke tidak? Okey, kita cuba jawab soalan nombor 3 boleh? Okey, kakak 3. Okey, 3 kita jawab 3. Kita jawab 1 je. Sekarang nak mana? Kita jawab A sahaja boleh? Yang satu kamu boleh cuba sendiri. A. Dia suruh round off 3 significant figure. Cikgu nak tukar dulu yang ni. Boleh? Cikgu tukar dulu jadi 3. Cik. Okey, so cikgu masukkan nombor 0.007305. Betul ke cikgu tulis? Betul kan? Tak ada masalah. So sama dengan. Ni sekarang dah set tau 3 significant figure. So kita tekan sahaja. So sekarang ni macam biasalah nampak ni. Kita tekan ni kan. Jadi tak boleh lah cikgu. Tekan shift. Tekan ing. Shift ing. Shift English. So inilah jawapan dia. So untuk 3 significant figure, untuk soalan ni dia akan jadi 0.00731. Khalas. Alhamdulillah yang tu dah settle. Okey, boleh faham yang tu Simple sangat. Sangat-sangat simple. Okey, bila simple ni berjumpa lah sangat. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 4. Okey, macam ni macam mana? Dia kata calculate the value, semua value A, B, C, D ni dia suruh kita buat mengira menggunakan 2 significant figure sahaja. Dia nak jawapan dalam 2 significant figure. So tak ada masalah. Tekan balik mode. Okay, sign SCI. Ambil yang ni. Jangan lupa 2. Dia nak 2 kan? So tekan 2. Lepas tu baru kita masuk nombor. Berapa ni? Nak jawab mana? Nak jawab yang mana satu? Okay, cikgu jawab lah 1 A, 1 C. Boleh? Adil tak adil? Adil. AC. Okay. 3 9 174 tambah 17489. Kita tekan sama dengan. So ini jawapan dia belum lagi. So ini bentuk standard form. Ini yang selepas ni kamu akan belajar. Cikgu akan tunjuk nanti, jangan risau. Standard form pun boleh pakai calculator. So jawapan dia adalah ini. 57000. So the last one cikgu masukkan. Ini memang dah set Ni memang dah ada sini. So tak payah. Dia memang dah tunjuk jawapan dia dalam 2 significant figure. So tak ada masalah. So kita terus jawab nombor C boleh. 32.04. Lagi darab dengan 3.8. Ni jawapan dia. Tekan ni 120. Boleh? Senang kan? Tak susah kan? Senang je. Okay, for the last one cikgu nak tunjuk. Okay, kalau macam ni. Soalan ni dia find the value of each following giving your answer in 3 significant figure. Kita set dulu kat kalkulator kita 3. Laju tekan. Dah pandai kan? Dah pandai laju lah. So 3. Dah set 3. So ini beberapa perkara yang kamu nak perlu tahu. Okay, kalau soalan A cikgu rasa tak ada masalah. Soalan B, macam mana soalan B? Soalan B, ini kita kena gunakan kaedah apa? Kaedah BODMAS. Ini siapa yang tak tahu, tolong daripada sekolah rendah lagi kot, telah didedahkan benda ni. Apa nama dia? Bracket dulu, lepas tu power off, lepas tu dividing, lepas tu multiplication, lepas tu apa? Additional, last sekali adalah subtraction. Ini general knowledge yang kamu dah ada, prior knowledge kamu dah ada. So cara nak menyelesaikan tu sahaja. A tak ada masalah, tambah tolak kamu boleh lah, tak ada masalah. Kalau yang ni, nombor 2 B, kita pergi tengok. Selesaikan yang ini dulu, sebab dia adalah darab dulu. So boleh cikgu tunjuk sikit, 1.49 darab dengan 6.3, 6.3. Okey, sama dengan tambah dengan 82.6.
Alright, so jawapan dia adalah, tekankan ini, 92. Boleh? 92. Okey, kalau bahagi C pun tak ada masalah. Kamu nampak dia takkan salah lah. Bahagi kena buat dulu. Yang ni kena buat dulu. Cikgu kuningkan yang ni kena buat dulu. Yang ini pula, okey, yang ni boleh ikutlah turutan, tak ada masalah. Jawapan sama. Kalau darab dengan bahagi, jawapan selalu sama, tak ada masalah. Okey, kita jawab terakhir sebelum kita tutup kita punya kelas menggunakan kalkulator ni. So yang ni last one, dia nak 3 significant figure. Boleh? 3 ni 2 ke 3 cikgu buat ni? Macam salah je, siapa 2. Sabar. Okey, sekejap. Macam ada kesalahan tadi. Dia nak 3 kan? Okey, 3. Cikgu letak 2 ke tadi? So kita tengok ni soalan B tu. Macam tu significant figure je, 92 ni. So kita buat 1.49. Alright. Darab 6.3. Ngam sama dengan, tambah dengan 82.6. Okey, sama dengan? Ya, ini silap ni tadi. Okey, ini. Okey, yang ni kena macam mana? Yang ni dia rare sikit. Kalau kita tengok ni significant figure dia tak boleh. Jadi dia akan jadi 3 kan. So yang ni memang jawapan dia macam ni saja. Tak ada masalah. Okey, ada certain lah, certain parts kita kena faham situasi dia. Okey, boleh ataupun kita buat macam ni pun boleh. Kena tambahkan 3 significant figure, kita tambah kosong. Sebab dia kena tambah kosong yang ni, betul. Tambah kosong sebab after untuk decimal dia kena kira juga dia punya zero. Okey, nah itu kena faham. Ada certain tempat lah, tapi kita kena masterkan kita punya, bak kata orang, kalau nak memandu tu kenalah pandai bawa kereta kan. Yang lain tu tengok signal, tengok cermin belakang, itu semua dia punya sight saja. Kamu kena, nanti kamu bila kamu lalui kamu boleh nampak. Okey, kena ke tak kena tu perumpamaan tu. Okey, kita pergi last ni jawab ni. H. So H dia nak 3 juga, dah set, tak ada masalah. So sekarang ni berapa? 36.42. Alright, bahagi 0.8. Sebab kena buat bahagi dulu kan. Bahagi 0.8. Ini jawapan dia. Jawapan dia dekat sini nanti. So kita ambil 617.2 tolak answer. Kamu akan dapat jawapan. Sini tukar jadi kosong kat atas. So 572. Ini tak ada masalah lah. Memang nak 3 kan. So kalau yang ni kena tambah kosong kat belakang ni. Okay, wallahu alam bisawab. Kita jumpa lagi next class, next lesson, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.